Jabal Rahmah ada dekat belakang kita sana tu. Kan? Ada tiang, tu kalau kita naik tu macam-macam lah. Ada orang kata suruh tulis nama lah apa semua. Ini apa? Kuala Kubur ke? Kan? Kuala Kubur tulis nama atas batu, tu tak sama. Kan? Jadi Jabal Rahmah ni semua mungkin sebahagian kita dah tahu dah sejarah dia. Kan? Inilah di mana bertemunya Nabi Adam. Kan Nabi Adam bila turun pada syurga, turun dekat India, kan? Sri Lanka. Kan? Nabi Adam diturunkan dekat Sri Lanka tu. Hari pertama dia turun sujud, menangis pada Allah SWT, ngaku salah, ngaku dosa. Sebab salah itulah Allah campakkan Nabi Adam turun ke dunia, walaupun ada hikmah di sebalik lain lah. Tapi ni nak cerita tentang salah tadi tu, kan? Nabi ni nak maksum, tak ada dosa, tapi kesilapan dia tu jadi pengajaran kepada kita. Jadi Nabi Adam tu sebab salahnya dia tu, sebab ikut kehendak syaitan tadi tu, sampai dia terkeluar daripada syurga. Tempat mula-mula dia turun dekat India, dekat Sri Lanka. Ini antara tempat sejarah dia ceritakan lah. Dia turun tu dia sujud, dia menangis pada Allah SWT, menangis dia. Sampai mengalir air mata tangisan tadi tu sampai jadi sungai. Itu yang India cakap Ganga. Sungai Ganga tu antaranya diceritakan itulah puncanya daripada air mata Nabi Adam tadi tu. Tapi bukan kita nak cerita tentang sungai Ganga tu. Ceritanya Nabi Adam tu dia sujud minta ampun pada Allah. Ada pendapat mengatakan 200 tahun. 200 tahun Nabi Adam sujud, menangis, takut dengan Allah ni 200 tahun. 200 tahun. Kita tahu ke 200 tahun tu macam mana? Kita tak tahu sebab umur kita pun belum tentu, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun pun belum tentu. Tapi Nabi Adam sujud menangis pada Allah tu untuk satu tempoh yang sangat panjang, 200 tahun. Sampai tumbuh macam-macam pokok dalam atas badan dia lah, apa semua, burung datang. Itu Al-Kisah dia. Ini cerita dia. Jadi daripada situlah kemudiannya malaikat merayu kepada Allah, ya Allah, Nabi Adam menangis untuk satu tempoh yang sangat panjang, ampunkanlah dia, maafkanlah dia. Okey, akhirnya Allah ampunkan, maafkan, baru dia berani angkat kepala. Jadi kita hari ni macam mana proses kita minta ampun pada Allah tu bagaimana? Adakah minta sambil-sambil saja ke? Ni dia. Jadi sebab tu banyak cara. Ni dalam panas-panas macam ini. Ini panas sekarang ni, belum nanti panas yang lagi sebulan nak wukuf tadi kita tak tahu. Hari ni 40 lebih. Nanti tak tahu dah berapa dah. Jadi dalam keadaan beginilah sebenarnya kita boleh belajar. Kita boleh belajar. Ya Allah, dosaku, ya Allah, ampunkan aku, ya Allah. Kalau inilah panasnya, panas ni, Arafah ni dah macam ini panasnya, ya Allah. Nanti dekat akhirat macam mana, ya Allah. Ni belajarlah sendiri. Belajar sendiri. Jadi masa ni dah bukan nak motivasi ke apa ke, kita sendiri dah boleh dapat dah. Kita sendiri dah boleh dapat. Jadi kalau kita tak ambil benda ni, rugi. Sebab tu detik-detik manis tu, itulah momen-momen yang kita lalui. Kita duduk panas macam ini, kita dah boleh bayangkan ini namanya Arafah. Arafah tu apa maksudnya Arafah tu, tahu tak? Kau tahu tak? Kau kenal tak? Tu dia. Kau faham tak? Tu dia. Kalau tidak, kenapa Allah letak Arafah? Kenapa Allah tak letak sini New York? Allah letaklah apa California ke? Tapi kenapa Allah letak ini, bumi ini namanya Arafah? Apa maksud Arafah? Pengenalan, suai kenal. Kita pijak sini, belajar. Suai kenal lah. Masing-masing kenal diri sendiri. Sebelum nak kenal orang, kita kenal diri sendiri. Kita ni apa dia? Pemalas ke? Pemarah ke? Kita penyayang ke? Kita cerewet ke? Banyak cakap ke? Sikit-sikit komplain ke? Ni belajarlah, belajar kenal. Nabi Adam, Nabi Ibrahim sampai dekat Arafah ni, malaikat Jibril ajarkan kepadanya buat haji. Ni cerita dia, inilah tempat dia. Nabi Ibrahim nak belajar buat haji macam mana. Allah kirim Jibril buat tuition kepada Nabi Ibrahim. Nak buat haji ni 1, 2, 3, 4, 5. Memang betul, ada caranya. Buat haji ni bukan main langgar-langgar je. Belajar. Bila dah habis diajar tadi tu, malaikat Jibril tanya kepada Ibrahim, hal arafta wahai Ibrahim, adakah engkau tahu dah? Engkau kenal dah? Engkau faham dah? Apa kata Ibrahim? Araftu, aku dah tahu, aku dah faham, aku dah reti. Jadi kita tahu semua maklumat ni. Macam mana sekarang ni kita bawa, tanamkan dalam diri kita untuk apa? Untuk kita kenal diri kita pula lah. Dah tahu tak perangai kita? Sikap kita macam mana? Suami macam mana? Isteri macam mana? Ibu ayah macam mana? Kita ni macam mana? Kalau jadi orang kaya macam mana? Kita orang jadi miskin macam mana? Ini antara perkara yang kita
boleh belajar. Kalau nak lah, kalau tak nak macam mana? Kan? Ni dia. Jadi bumi ni bukan sekadar namanya Arafah, bukan sekadar tempat kita tengok Jabal Rahmah, oh inilah Nabi Adam dipertemukan balik dengan Siti Hawa setelah terpisah beratus tahun. Tadi Nabi Adam sujud, rasa takut, rasa bersalah, rasa berdosa pun dah 200 tahun. Sampai air mata tadi tu jadi sungai. Kan? Jadi air mata kita ni boleh tak membasahi pipi kita? Jangan cerita badan lah. Pipi tu sendiri, boleh tak air mata tu membasahi pipi kita? Sedangkan bukan kita tak pernah dengar hadis sab'atun yuzillumullah yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan Nabi sebut yang dia ni akan dapat VIP di akhirat nanti. Kapet merah di akhirat nanti, lindungan arasy daripada Allah nanti. Siapa dia? Salah satunya orang yang menangis sebab mengenangkan dosa-dosa dia, kesilapan dia, silah salah dia, menangis, walaupun tak ada siapa bagi motivasi pada dia pun. Kadang kita ni duduk ramai-ramai kita boleh nangis, tapi bila duduk seorang kita tak boleh nak nangis. Walhal itulah air mata yang paling mahal tu. Duduk seorang-seorang mengenangkan dosa-dosa silam dengan ibu ayah, dengan suami, dengan isteri, dengan macam-macam, menangis. Satu titik jatuh tu, Nabi kata apa? Itulah air mata yang boleh memadamkan azab kubur dan azab neraka. Tapi kita tak faham perkara tadi tu. Jadi ini kita belajar lagi. Mencari Adam tadi tu, mencari Hawa diturunkan di Jeddah. Sebab tu dinamakan Jeddah, nenek. Jadi berjalan daripada Jeddah ke sini dah berapa ratus kilometer, daripada India pula nak datang sini berapa ribu kilometer. Dipertemukan di sini, antaranya cerita mengatakan begitu. So akhirnya Jabal Rahmah ni pun dijadikan satu simbol. Siapa yang nak hajat jodoh lah apa sebagainya, naik ke situ, berdoa ke situ. Saya pun banyak kali naik tapi tak jadi-jadi lagi jodohnya. Tak tahulah macam mana kan. Jadi perlu ke? Ceritanya perlu ke? Persa ni. Jadi sebab tu, apa yang Allah datangkan kepada kita, kadang kita sibuk nak minta aja. Sedangkan rahmat tu macam mana? Redanya tu macam mana? Kalau Allah tak masukkan kita dalam syurga pun, kalau Allah tak tunaikan apa yang kita minta ni pun, tapi Allah redha pada kita, Allah sayang pada kita, habis cerita dah. Sebab itu Rabi'atun Adawiyah. Ni nanti ada masa orang perempuan ni Google lah Rabi'atun Adawiyah. Baca kisah-kisah Rabi'atun Adawiyah ni. Seorang wali perempuan yang sangat hebat. Nampakkan aku dalam neraka-mu. Jadi orang pun pelik. Jadi apa yang kau nak sekarang ni wahai Rabi'atun Adawiyah? Nak syurga ke nak neraka? Bukan syurga, bukan neraka, tapi aku nak rahmat dia. Aku nak cinta dia, aku nak redha dia. Jadi kalau Allah humbankan kita dalam neraka pun nanti, tapi kalau Allah redha pada kita, apa masalahnya? Daripada kita sibuk minta syurga, tapi kita pun tak tahu amalan kita ni layak ke masuk syurga. Dengan komplain kita dengan macam-macam. Bukan tak boleh komplain lah. Apa salah pun bagi tahulah ustaz. Apa salahnya kalau kita okey je, tak ada masalah. Cuma kata orang sabar-sabarlah, tenang-tenanglah. Saya pun tak datang Mekah ni ada 4-5 tahun jugalah. Sebelum Covid pun 2 tahun tak pernah datang. Campur Covid pula. Ya kalau dulu ikutkan ni tempat ni semua saya tahu dah, saya faham dah. Cakap je kat mana saya tahu. Kalau cerita pasal sesat cicir tu saya tahu kat mana dah. Sampai ke tahap tu bukanlah nak sombong, tapi itu antara pengalaman yang Allah beri. Jadi bila sampai ni kita tenang-tenang, kita aman-aman, kita pun sama-sama tolong sesama kita untuk mudahkan urusan kita. Jadi cuba fikirlah, kalau ini perangai aku macam ini, boleh ke syurga tu? Nak pergi Mahligai, nak pergi Istana Agung pun Agung tak jemput. Nak pergi istana apa? Rumah VIP yang hebat-hebat pun orang tak bagi, tak jemput kita juga. Tapi kita boleh berangan nak masuk syurga dengan perangai kita yang macam ini. Contoh. Jadi kita fikirlah. Jadi sebab tu cerita-cerita orang soleh, cerita-cerita kekasih-kekasih Allah ni, kita boleh jadi panduan kepada kita. Baca satu buku, carilah Tazkiratul Awliya. Boleh Google, nanti tak sempat boleh beli kat Malaysia ke, ataupun kita boleh Google, mungkin kalau dah ada PDF dia kita boleh baca Tazkiratul Awliya. Itu dia peringatan daripada para wali, para kekasih Allah. Cerita macam mana susahnya mereka ni nak melalui jalan menuju Allah ni. Awais Al-Qarni tu, Awais Al-Qarni duduk kat Yaman. Dia hidup zaman Nabi tapi tak pernah jumpa Nabi. Dia pernah datang ke Mekah, Madinah tapi tak sempat jumpa Nabi. Tapi Nabi duk sebut nama dia, Awais Al-Qarni, Awais Al-Qarni, Awais Al-Qarni. Awais Al-Qarni ni diceritakan dia kalau sembahyang